Okay, Nak cikgu TV Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, semua sihat? Sehat. Alhamdulillah. Okay, semua breakfast sudah pagi ni? Makan pagi dah? Makan dah. Okay, okay, sebelum kita memulakan sesi PDR kita pada hari ini, cikgu nak minta Nakib baca doa boleh? Aiman Nakib. Cikgu. Aiman Nakib ada? Tak apalah, Anik baca doa Anik boleh? Anik. Anik Danish. Ada cikgu. Okay, Anik baca doa boleh? Allahumma ftah alaina hikmataka. Amin. Okay. Ini kita akan masuk topik baru. Minggu lepas kita belajar pasal apa dah? Piramid? Piramid makanan. Piramid makanan. Okey, untuk tugasan minggu lepas nampaknya ramai juga jawab kuis yang cikgu hantar. Tahniah kerana dapat jawab dengan baik. Ada dapat jawab dengan betul semua. Tahniah. Okey, minggu ni kita akan masuk topik baru. Cikgu akan paparkan topik baru untuk hari ini. Awak boleh lihat sekejap lah. Okey. Nampak cikgu tunjuk? Nampak. Dok cikgu. Nampak dah? Nampak. Okey, bagus. Hari ni kita akan belajar pasal pertolongan cemas bagi tahun 4 iaitu unit 13, bukan pintaku. Okey. Cikgu nak tanya awak semua pernah kau mengalami situasi macam ni? Yang pertama macam ni, apa ni? Situasi apa ni? Jatuh sebab? Jatuh sebab licin. Situasi yang kedua? Jatuh sika. Jatuh basikal. Awak biasa jatuh basikal ke? Sebab apa jatuh? Naik derah. Tak ada break ke basikal? Okey, seterusnya ni. Ni situasi ke apa ni? Gambar ketiga ni. Gebah main bola. Gebah main bola. Dia mungkin berlanggar dengan rakan dia kan? Okay, kena kaki rakan dia ke, kena lutut rakan dia ke. Lepas tu gambar yang terakhir ni. Liu. Terseliuh ataupun tersadar. Mungkin dia pijak lubang ke, dia tersepak batu ke. Itu adalah beberapa contoh situasi yang cikgu boleh bagi. Selain pada ni, apa lagi awak pernah kena? Urat terputus. Apa? Urat terputus? Kakak kita tu cikgu jawab lalu. Kakak awak tak apa. Okey. Patah tulang. Patah tulang. Buat apa? Jatuh ke? Okey, seterusnya. Situasi tersebut boleh menyebabkan kecederaan. Berdasarkan situasi tadi,
dia boleh menyebabkan apa kepada awak? Darah. Darah lagi. Selain daripada darah, kalau jadi biru dekat kulit awak tu, awak panggil ke apa? Luka. Lebam. Bera-bera. Lebam. Betul. Lebam, betul. Selain daripada lebam, kita juga boleh terjadi ke apa kalau kaki kita jatuh dalam lubang ke, kaki kita belok jatuh ke. Orang panggil ke apa? Seliu. Kalah. Terseliuh, betul. Bagus siapa jawab tadi. Okey, seterusnya. Betul. Jadi inilah kita akan belajar pada hari ini, iaitu maksud lebam dan terseliuh, punca lebam dan terseliuh, gejala dan cara merawatnya. Bagi sesiapa mungkin ada masalah lain ke tak nampak apa yang cikgu papar secara jelas ni, apa cikgu papar ni, awak boleh rujuk buku teks muka surat 99. Bahan dia yang sama saja. Sekejap, cikgu nak accept. Okey. Siapa lagi? Okey, kita sambung. Jadi hari ini kita akan belajar maksud lebam, punca dia, gejala dia dan cara lawatan. Okey, yang pertama maksud lebam ialah keadaan permukaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Jadi lebam ni adalah salah satu keadaan di mana permukaan kulit awak tu jadi warna biru. Pernah berlaku ke? Nah, Pernah. Banyak kali cikgu. banyak kali. Tak sakit ke? Kau biasa dah. Sakit. Jadi Biasa. Boleh biasa dah. biasa. Jadi lebam ni adalah berlaku akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Maksudnya dalam kulit awak ni ada lapisan ada salur darah. Jadi salur darah tu cedera dan menyebabkan warna biru tu pun terbentuk. Tu okey, tu adalah maksud lebam. Okey, seterusnya terseliuh. Terseliuh pula adalah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Maksudnya sendi itu awak tahu ke apa? Sendi itu berfungsi untuk menghubungkan tulang. Contohnya tulang dekat sini dengan tulang dekat sini dia boleh gerakkan. Tengah ni sendi yang menghubungkan dua tulang ni. Faham? Jadi terseliuh ni maksud dia kan kita boleh buat gerak tangan kan? Kalau terseliuh ni kalau terseliuh dia melebihi had pergerakan. Maksudnya biasa kita boleh buat gerak tangan ke depan, ke belakang macam ni kan. Tapi dia boleh gerak ke bawah lagi. Dia melebihi apa kita biasa buat. Itu adalah maksud terseliuh. Okey, awak semua faham maksud lebam dan terseliuh ni? Faham. Faham, bagus. Okey, seterusnya punca lebam. Yang pertama terkena hentaman atau hentakan objek keras. Okey, awak tahu tak apa contoh dia kalau kita terkena hentaman atau hentakan objek keras ni? Batu. Ada orang lempar batu ke, lepas tu kena kaki awak ke. Selain pada batu ke apa lagi? Kayu. Kayu. Mungkin adik awak ke kata awak dengan kayu ke, jadi kaki awak jadi lebam sebab terkena objek keras. Okey, yang kedua pelanggaran siapa buka mic bunyi double. Okey, seterusnya yang kedua pelanggaran antara manusia, haiwan atau objek. Maksudnya awak main bola ke
Lepas tu awak berlanggar dengan rakan awak. Contohnya awak berlanggar lutut dengan betis awak ke, jadi dia akan menyebabkan lebam. Pelanggaran dengan haiwan, contohnya awak kena sodok ke lembu. Siapa pernah? Nah, Pernah kena ambat ke lembu kau? kat kambing gitu. Kau kena ambat ke kambing? Sakit tak? Ayo. Sakit lah juga. Dok. Tak. Okey, atau objek. Maksudnya awak kena objek Boleh macam kena ambil ke lembu ni mesti kan. Kena bucu meja. kena bucin meja pun sakit juga. Tu juga boleh menyebabkan lebam. Dan akhir sekali terjatuh. Terjatuh ni contohnya awak lalu tempat licin ke, awak berlari-lari lepas tu tersadung batu ke, lepas tu awak terjatuh. Ni juga boleh menyebabkan lebam. Okey, awak semua faham punca boleh berlakunya lebam ni? Faham. Bagus. Okey, seterusnya gejala lebam. Okey, macam mana kita nak dulu kena ambil ke kambing dulu. Lagi cuda kita. awak gapo ke kambing sampai kena ambak? Okey, seterusnya gejala lebam. Gejala lebam ni tak apa. Okey, seterusnya gejala lebam. Gejala lebam ni maksud dia macam mana kita nak tahu kita ni berlaku lebam dekat badan kita. Yang pertama kita dapat lihat berlaku bengkak pada kulit. Contohnya kalau kita Faham. apa? Contohnya kalau kita terjatuh mungkin kita akan mengalami bengkak pada bahagian kaki ke, jadi dia akan timbullah sikit bahagian yang terjatuh tu, jadi bengkak. Okey, seterusnya berasa sakit dan lenguh dekat bahagian yang lebam tu. Yang ketiga, kawasan tercedera berwarna biru atau ungu. Maksudnya kalau kita nak kenal pasti lebam ni mudah ya. Kita tengok pada bahagian kulit kita, dia jadi warna biru atau warna ungu macam dalam gambar cikgu tunjuk tu. Yang seterusnya, kawasan tercedera berasa panas. Ni kalau kita jatuh ke apa tu, kita sentuh kulit kita tu dekat kawasan yang berwarna biru atau ungu tu, kawasan tu berasa panas. Maksudnya kawasan tu terkena lebam lah. Okey, faham lagi setakat ni? Faham. Jadi dia ada empat. Jadi dia ada 4 gejala lebam. Ataupun kita kena pasti sebagai ciri-ciri lebam lah. Faham, cikgu. Okey, bagus. Seterusnya, terseliuh. Terseliuh ni punca dia kalau kita terpijak permukaan yang tidak rata. Contohnya kalau awak biasa main bola, padang bola tu ada tanah yang tidak rata ke, ada lubang ke, jadi awak mungkin terselih semasa bermain bola. Yang kedua, mendarat dengan teknik yang tidak betul, contohnya ketika melompat. Ni contohnya kalau awak daripada biasa budak-budak sekolah suka lompat tangga, betul tak? Pernah ada lompat tangga? Pernah. Pernah terseliuh? Pernah tak? Maksudnya cara lompat, cara mendarat awak tu betul? Jadi tu pernah, maksudnya cara mendarat awak tu salah kalau awak pernah. Jadi dekat sini kalau kita nak melakukan aktiviti macam melompat, kita nak rentas parit ke, kita nak lompat ada lompat air ke, kita harus mendarat dengan teknik yang betul supaya kita tidak terseliuh. Okey, yang seterusnya, tergelincir akibat lantai licin atau berpasir. Ni contohnya dekat kawasan orang ngemuk ke, kawasan berpasir, dekat tepi-tepi jalan ke, biasanya tempat ni licin. Jadi awak mungkin tergelincir dan terseliuh. Jadi ni awak biasa tengok tak papan tanda warna kuning ni? Segitiga ni. Jadi maksud dia apa maksud papan tanda?
Lantai licin. Dia buat gambar Nampak orang itu. terjatuh. Jadi nampak. Jadi kalau Lalu kita belakang lalu licin. kawasan jadi Maksudnya kalau kita licin. jadi kalau kita lalu kawasan ada papan tanda ni, kita kena harus berhati-hati. Kita kena jalan dengan perlahan kau, kita tak boleh tergesa-gesa. Okey, setakat ni semua faham? Faham, okey. Faham. Faham. Seterusnya, gejala terselia. Ni cedera pada sendi dan ligamen. Maksudnya kita tercedera pada bahagian sendi. Sendi ni menghubungkan tulang dengan tulang. Contohnya dekat bahagian siku ada sendi, dekat bahagian bahu ada sendi. Dia menghubungkan tulang dengan tulang. Okey. Yang kedua, kawasan tercedera berasa panas. Maksudnya dekat sendi kita ni berasa panas. Kalau kita sentuh dengan tangan, dia akan berasa panas. Yang ketiga, bengkak dan lebam. Maksudnya dekat kawasan yang terselia tu dia akan bengkak dan lebam. Dan yang terakhir sekali, kita suka bergerak. Contohnya kita tak boleh angkat tangan kau, kita tak boleh angkat bahu kau, jadi kita akan berasa sakit. Itu adalah gejala ataupun ciri-ciri kalau kita terselia. Dia ada 4 kesemuanya. Okey, semua faham? Bagus. Okey, jadi berdasarkan dua ciri tadi, berdasarkan dua contoh situasi lebam dan terseliuh tadi, kita boleh rawat dia dengan cara menggunakan ais dan tuam. Okey, langkah yang pertama kita ambil ais. Contoh dia sekejap. Contoh dia ni ais kan. Ais ni awak letak dekat tempat yang terseliuh tu. Terseliuh ataupun lebam. Jadi kita letakkan ais selama 10 minit setiap 2 jam. Maksudnya contoh awak kena lebam pukul 1. Awak letak 10 minit, awak tunggu pula pukul 3. Awak letak pula 10 minit. Itu maksud dia. Itu adalah langkah yang pertama. Jadi untuk langkah yang pertama ni kita kena guna apa? Kita kena guna ais. Okey, untuk langkah yang kedua, tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan. Okey, ini adalah langkah kedua, tuam panas dan sejuk. Ni macam biasa kalau atlet ni digunalah gel pad ke apa nama dia yang boleh kita panaskan atau kita sejukkan. Jadi dengan kita gunakan tuam tu, kita boleh letak dekat tempat yang lebam atau terseliuh selama lebih kurang 10 minit. Selang-seli maksudnya kita letak mula-mula panas, lepas tu sejuk selama 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan. Maksudnya kita buat tuam ni 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan tu berlaku. Apa? Okey, setakat ni ada soalan? Ada. Okey, bagus. Tamat dah untuk penerangan. Okey, cikgu nak uji awak semua faham ke tak? Nanti cikgu bagi kuis. Untuk kuis ni, cikgu sebut nama baru awak jawab dah. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kejap. Okey, nampak cikgu tunjuk? Nampak. Okey. Nampak. Nampak. Cikgu nampak tu. Kita teruskan. Okey, ni cikgu baca dulu soalan. Cikgu sebut nama baru awak jawab dah.
Lebam ialah keadaan permukaan kulit yang okey, ni cikgu nak Ashifah jawab. Ha? Sifat mana itu? Ashifah tak ada. Tak ada lah kelas ni. Tak ada, cikgu silap apa. Cikgu nak Aiman Nakib jawab. Kebiruan. Kebiruan. Kita tengok jawapan dia betul ke tak. Okey, betul. Bagus. Aiman Nakib. Kita beralih kepada seterusnya. Yang manakah bukan antara punca kecederaan lebam? Okey, ni dia tanya bukan. Bukan punca kecederaan lebam. Okey, ni cikgu nak Kristina Balkis jawab. Di tergelincir. Di tergelincir. Anda yakin dengan jawapan anda? Yakin. Yakin. Kita tengok betul ke tak. Okey, bagus. Betul. Okey, seterusnya soalan ketiga. Kebiruan terhasil kerana salur tempat kosong pada lapisan kulit yang cedera. Okey, ni salur ke apa cedera? Ni cikgu nak Wafak jawab. Darah. Apa? Darah. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tak? Darah. Okey, betul. Okey, soalan yang seterusnya. Gejala lebam ialah apa gejala lebam ni? Cikgu nak Anik jawab. Anik, apa jawapan yang sesuai dekat sini? Bengkak. Bengkak. Anda yakin Anik dengan jawapan anda? Yakin. Yakin. Kena yakin lah. Okey, bagus betul Anik. Jawapan yang sangat tepat. Okey, soalan seterusnya. Kawasan yang lebam akan terasa. Ni cikgu Nur Amirah jawab. Apa jawapan yang sesuai dekat sini? Panas. Panas. Pasti. Betul jawapan dia panas. Okey, kita tengok betul. Pasti. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tak. Okey, betul. Jawapan dia adalah panas. Maksudnya kawasan yang lebam tu akan terasa panas. Okey, soalan ke-6. Terseliuh ialah keadaan pada sendi yang apa ni? Oh, typo ni. Terseliuh ialah keadaan pada sendi yang melebihi keadaan biasa. Maksudnya terseliuh ni keadaan apa? Dia melebihi pada sendi pada keadaan biasa ni. Ni cikgu nak Izzah. Izzah ada? Izzah Nabihah? Ada. Ada. Okey, apa jawapan yang sesuai sini? Kekeduran. Kenduran. B. Awak jawab B ke? Awak yakin dengan jawapan awak? Yakin. Yakin, kita tengok betul ke tak. Oh, salah. Jawapan yang betul adalah regangan. Oh, jangan. Allah. Okey, seterusnya. Yang manakah bukan gejala terseliuh? Okey, ni cikgu nak Zulhilmi jawab. Zulhilmi ada? Tak ada eh. Tak ada. Tak ada kita tu. Afiq ada? Kita ada juga. Abdullah Salim. Tiada. Fayyad ada?
Fahiyat pun tiada. Okay, kita tu Faizah ada? Siti Faizah? Ada go. Ada. Okay, jawapan yang sesuai dekat sini yang mana? A, B ke C, D? A, B atau C atau D? Saya suka bergerak untuk menjadi terseliu. B go. B. Awak yakin jawapan dia B? Dekat sini soalan dia tanya bukan gejala terselia. Maksudnya dia nak jawapan yang salah bagi gejala terselia. Awak pilih ke apa? B? Cikgu. B, kita tekan B. Kita tengok betul ke tak. Oh, salah. Nampaknya jawapan yang betul, otak menjadi keras. Ni adalah bukan gejala bagi terselia. Okey, soalan yang ke-8. Razman ada? Razman Hamsyari. Ada. Ada ke tak? Ada. Tak ada. Nur Ikrimah? Ada. Nur Ikrimah ada. Okey, kita baca dulu soalan ni. Yang manakah antara punca kecederaan terselia? Ni dia tanya punca kecederaan terselia. Okey, yang mana satu punca dia? Tergelincir. Tergelincir. Awak yakin? Awak kunci jawapan tergelincir? Yakin. Yakin. Okey, kita tengok betul ke tak. Okey, bagus. Nur Ikrimah. Saya. Siapa? Saya tak jawab. Awak nama apa? Soleha. Soleha. Okey, awak jawab soalan ni. Lantai yang tempat kosong boleh membuatkan kita tergelincir dan terselia. Lantai hok apa? Enggak. Cikgu. Lantai yang Kejap. okey. Licin cikgu. Licin. C. Awak yakin? Okey, kita tengok jawapan tu betul ke tak. Okey, bagus. Soleha, jawapan tu betul. Okey, seterusnya. Berapa lamakah tempoh terseliuh akan sembuh? Okey, ni kalau awak perasan dalam slide cikgu tadi, cikgu ada tunjuk. Berapa tempoh masa yang diperlukan untuk penyakit terseliuh ni untuk sembuh? Berapa? 2-3 hari ke? 2-3 bulan ke? 2 hingga 3 minggu. 2-3 minggu. 3 minggu. Kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Bagus. Okey, seterusnya kita ni cikgu Nur Muhammad Adam jawab. Adam ada? Ada. Adam ada. Berapa lamakah tempoh lebam akan sembuh? Berapa hari? Berapa hari ke, berapa minggu ke, berapa bulan ke, berapa tahun? Berapa Adam? Adam ada? Kalau Adam tiada, Kristina Balkis ada? Ada. Ada? Ya. Okey, jawapan kau B. sesuai sini. B, 5 hingga 7? Hari. 5 hingga 7 hari. Okey, betul Kristina.
Okey, seterusnya kita jawab secara ramai-ramai lah sebab masa dah nak habis. Okey, yang manakah cara rawatan lebam? Tuan menggunakan ais, B. Tuan menggunakan api, C. Tuan menggunakan kayu dan D. Tuan menggunakan batu. Mana cara rawatan yang betul? Ais. Ais. Kita pilih A kan? Ais. A. Okey, betul. Bagus semua dapat jawab dengan tepat. Okey, soalan ke-13. Ni kita skip dulu. Dan soalan terakhir, kedua terakhir, antara aktiviti yang boleh terjadi lebam ialah A. Tidur, B. Makan, C. Menonton TV dan D. Bola sepak. Aktiviti mana boleh menyebabkan lebam? Bola sepak. Bola sepak. Siapa jawab menonton TV tadi? Okey, jawapan yang betul adalah bola sepak. Okey, dan soalan terakhir. Apakah tindakan yang penting bila berlakunya lebam? Yang pertama, berjumpa bomoh. Yang kedua, rujuk pengamal perubatan. Yang ketiga, ataupun C, urut dengan minyak panas. Dan D, berjumpa dengan paip. Jadi, sudah terang lagi bersuluh jawapannya sesuai. B. B, rujuk pengamal. B, rujuk pengamal perubatan. Kita takkan kita nak jumpa tukang paip. Tukang paip tak boleh baiki lebam kita. Dia hanya boleh baiki paip. Okey, bagus. Nampaknya walaupun ada 1-2 kesalahan, tapi cikgu nampak awak semua dah faham dan tahu maksud lebam, tahu ciri-ciri ataupun gejala lebam dan tahu punca lebam dan tersedia. Okey, untuk tugasan hari ini, cikgu nak awak semua jawab soalan. Soalan tu cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp. Sekejap cikgu tunjuk soalan. Okay, setakat ni ada soalan pasal yang kita belajar hari ni? Ada. Ada. Jadi awak semua faham lah kan? Faham. Bagus. Sekejap cikgu buka soalan yang cikgu nak hantar. Cikgu tunjuk sekejap. Saya tak yakin. Okey, ni cikgu tunjuk soalan yang awak semua kena jawab. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak dekat sini dia ada beberapa pilihan jawapan. Awak kena salin dan tulis balik pada tempat yang betul. Cikgu nak awak buat gambar supaya dia boleh nak buat peta supaya dia. Awak buat dalam buku. Boleh. Lepas awak semua siap tu awak hantar dekat cikgu. Nanti cikgu akan semak. Cikgu. Cikgu. Cikgu kena hantar lewat WhatsApp, cikgu. Nanti cikgu akan hantar dalam WhatsApp. Cikgu, kena tulis juga ke jawapan dia tu. Cikgu Kenapa tertek kau tu? Tak, awak semua salin dalam buku. Awak terus Kau salin. kena lukis. Kena lukis. Cikgu Buat bulat-bulat supaya dia. Kenapa tertek kau kena lukis tu? Kena lukis supaya dia. Buat dalam buku. Jawapan tu awak salin pada tempat dia selalu. Tak perlu tulis lagi jawapan dekat bawah macam dia buat ni. Awak terus tulis jawapan yang betul. Okey. Oh, nak tertek ni. Okey, cikgu. Okey, semua faham kan? Faham. Okey. Faham. Setakat itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Kalau awak ada masalah untuk buat tugasan cikgu bagi, awak boleh PM cikgu.
Okey, setakat ni ada soalan lagi? Ada. Ada. Okey. Boleh buka kamera, buka Cikgu. gambar kejap. Okay, nak ambil gambar kejap untuk kehadiran pagi ni. Nanti cikgu bagi link apa ni kehadiran, jangan lupa isi dalam grup. Assalamualaikum cikgu. Salam. Assalamualaikum. Kejap nak ambil gambar. Boleh buka kamera, buka. Okey cikgu. 1 2 3. Okey, bagus. Okey, terima kasih semua sebab dapat hadir pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa pula minggu depan. Terima kasih juga cikgu ucapkan kepada ibu bapa awak semua sebab menyediakan kemudahan kepada awak untuk join kelas pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudah mengajar habis kota. Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam.